iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, jadi selamat datang ke kuliah pengenalan kepada sains tauhid STPD 2143. Jadi kita sedia maklum yang ada banyak pensyarah yang mengajar kursus ni, lebih daripada 10 orang barangkali. Jadi buat mereka yang tidak mengenali saya, nama saya Wan Muhammad Imran, Wan Muhammad Kamil. Saya merupakan pensyarah daripada Jabatan Fizik Gunaan, Fakulti Sains Teknologi. Bidang kepakaran saya adalah, bidang keahlian saya adalah fizik, khususnya astronomi dan astrofizik. Alright. Saya merupakan salah seorang pensyarah yang telah diberikan amanah untuk mengajar kursus ini, dan untuk bahagian saya diberikan dua minggu untuk menyampaikan apa yang saya fikir sesuai untuk disampaikan. Apa yang kita akan buat dalam minggu ini dan minggu depan adalah untuk membincangkan berkenaan dengan sains dalam peradaban Islam, dari segi sejarahnya, dari segi falsafahnya, dan kita akan membincangkan kesemua itu berlatar belakangkan sains moden yang kita pelajari setiap hari lah. Baik. Kursus sains tauhidik ini adalah kursus yang unik, dalam erti kata dalam kursus ini kita cuba menampilkan sains yang mengikut acuan agama tertentu, dan agama itu adalah agama Islam. Right? Itu sendiri satu projek yang agak menarik, right? Sebab mungkin selama kita belajar sains sejak di sekolah, sehinggalah ke college, sehinggalah ke universiti, bila kita belajar sains, kita tak pernah mendengar pun tentang sains Cina, ataupun sains Hindu, ataupun sains sains orang asli. Dan selama kita belajar sains itu digambarkan sebagai sesuatu yang universal, right? Ilmu fizik, kimia, biologi, geologi yang dipelajari oleh seorang murid di Amerika Syarikat dianggap sama dengan ilmu fizik, kimia, biologi, geologi yang dipelajari oleh seorang murid di Kota Tinggi Johor misalnya, right? Jadi sains sering digambarkan sebagai satu bidang ilmu yang bersifat antarabangsa, yang bersifat sejagat, right? Jadi bila kita cuba menggagaskan sains Islam, ataupun sains tauhidik, ataupun sains yang beracuankan tempatan, dan tidak mengherankan usaha itu akan menimbulkan banyak tanda tanya, right? Sepatutnya menimbulkan banyak tanda tanya lah. Apa yang istimewanya tentang Islam ni sehingga kita perlu membangunkan sainsnya sendiri? Apa yang istimewanya tentang kebudayaan Malaysia ni sehingga kita kena bercakap tentang sains tempatan, right? Dari satu segi ada persamaan di antara sains sains itu memang bersifat sejagat, dalam arti kata teori-teori sains yang kita pelajari, sama ada teori sains itu dalam fizik, kimia, biologi, geologi. Teori sains yang kita pelajari sama ada di Malaysia, ataupun di Amerika Syarikat, ataupun di India, ataupun di China, sama saja, right? Bila kita bercakap tentang, misalnya dalam fizik, kita bercakap tentang semua jasad menarik satu sama lain menerusi daya graviti. Daya graviti, kekuatan daya graviti itu tidak
mengendahkan, tidak mempedulikan sama ada jasad ataupun jasad yang dikaji itu berasal daripada Malaysia ataupun berasal daripada Amerika Syarikat ataupun berasal daripada Jepun, right? Sama saja tindakan daya graviti itu di mana-mana saja kita berada di muka bumi ni. Sama juga dengan teori dengan kimia. Dalam kimia kita belajar bahawa semua jirin daripada atom, right? Sama ada kereta itu buatan Malaysia ataupun kereta itu buatan Jerman ataupun kereta itu buatan Amerika Syarikat, semua kereta itu terbina daripada atom yang sama, yang tidak mengenal sepadan politik, agama ataupun negara, kan. Jadi bercakap mengenai sains Islam ataupun sains Cina ataupun sains Hindu ataupun sains orang asli ataupun sains Malaysia itu, ia sedikit memelikkan sekiranya kita tidak faham apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan istilah sains Islam ataupun sains Tauhidik ataupun sains Cina ataupun sains India itu sendiri, right? Secara amnya, bila kita bercakap tentang sains Islam, sekurang-kurangnya dalam kursus sains Tauhidik ni lah, itu boleh membawa beberapa maksud, right? Sains Islam boleh merujuk kepada sains yang dibangunkan oleh saintis Islam, right? Ataupun sains Islam boleh merujuk kepada sains yang dibangunkan dalam peradaban Islam, ataupun sains Islam boleh merujuk kepada sains yang nilai-nilainya cocok dengan nilai-nilai Islam, right? Ataupun sains Islam tu boleh merujuk kepada sains yang hanya sesuai dipelajari oleh orang Islam saja, right? So ada banyak maksud yang boleh diberikan kepada istilah sains Islam itu sendiri. Tetapi untuk tujuan kursus ini, memadailah untuk kita memahami bahawa apabila kita bercakap tentang sains Islam ataupun sains Tauhidik itu, kita memaksudkan bahawa sains Islam itu adalah sains yang bukan semestinya sains yang dibangunkan oleh orang Islam, bukan semestinya sains yang diamalkan dalam peradaban Islam, tetapi kita memaksudkan sains Islam itu adalah sains yang secocok dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Right? Itu sendiri memberitahu kita bahawa ada aspek-aspek sains moden yang mungkin tidak cocok dengan kepercayaan agama Islam, ataupun ada teori-teori, ada fakta-fakta sains ataupun ada penemuan-penemuan sains moden yang tidak harmoni dengan pendirian kita sebagai seorang Muslim, right? Dan mungkin perkara ini telah dikupas oleh Prof. Yusof dalam bahagian beliau bila beliau bercakap tentang bagaimana sains moden ini bersifat sekular, right? Dalam arti kata sekular itu bermaksud apabila kita menjalankan penyelidikan sains, kita cuba memberikan penjelasan yang tidak melibatkan aspek-aspek kerohanian ataupun aspek-aspek ketuhanan, right? Kita mengenepikan ataupun kita melenyapkan, right, pengaruh ketuhanan ataupun peranan Tuhan dalam menerangkan tentang bagaimana alam semesta itu berfungsi lah. Itu yang kita maksudkan dengan sekular, right?
Sekular itu bukan semestinya merujuk kepada negara sekular ataupun orang sekular saja, tapi dia juga boleh bermaksud kepada pendekatan kita dalam menyiasat alam semula jadi itu. Right? Jadi bila kita bercakap bahawa sains Islam ni adalah sains yang secocok dengan kepercayaan agama Islam, right? Itu secara tak langsung mengandaikan bahawa ada bahagian sains yang harmoni, yang boleh diharmonikan dengan agama kita, dengan pendirian kita sebagai seorang Muslim, manakala ada juga bahagian sains yang tidak boleh diharmonikan, yang bercanggahan, yang boleh menggugat pendirian kita sebagai seorang Muslim, right? Itu tidak bermaksud bahawa agama kita ini lemah ataupun orang Islam ni keimanannya lemah sampai sampai kita kena bentengi diri kita daripada sains moden, right? Bila kita kata bahawa ada aspek sains ataupun ada bahagian sains yang tak cocok, yang tak harmoni dengan kepercayaan kita sebagai seorang Muslim, itu tak bermaksud bahawa kita ni sebagai seorang, kita ni lemah imannya ataupun kita orang Islam ni kolot ataupun kita orang Islam ni anti sains. Itu bukan maksud kita, right? Sebaliknya, bila kita mengatakan ada bahagian sains yang tidak cocok dengan pendirian kita, dengan kepercayaan kita sebagai seorang Muslim, biasanya apa yang kita maksudkan adalah ada penemuan-penemuan tertentu dalam sains ataupun ada fakta-fakta tertentu tentang alam semula jadi yang diberitahu oleh sains moden yang bercanggah dengan apa yang agama kita beritahu tentang alam semula jadi. Maksudnya, sains menyiasat alam semula jadi dan sains memberitahu kita, right, tentang tabi'i, tentang sifat alam semula jadi, right? Tetapi pada masa yang sama, Islam sebagai sebuah agama pun ada memberitahu kita beberapa perkara tentang alam semula jadi. Misalnya, dalam Islam kita mempercayai bahawa alam semula jadi ini ada permulaannya dan akan dan ada pengakhirannya. Bahawa kita percaya bahawa segala yang berlaku di alam semesta ini, tak kiralah sama ada hujan ke, panas ke, ribut ke, semua fenomena, kita sebagai orang Islam, kita percaya bahawa semua fenomena yang berlaku di alam semula jadi ini dicipta oleh ataupun dicipta oleh Tuhan. Right? Maksudnya jadi untuk orang Islam, bila kita memerhatikan sesuatu fenomena, right? Misalnya kita melihat hujan turun, kan? Memanglah kita percaya bahawa sains memberitahu kita bahawa hujan turun tu, hujan tu adalah hujan tu berlaku kerana ada air yang disejat, air itu kemudian terkondensasi menjadi awan, kemudian awan itu ditiup ke satu kawasan, kemudian hujan turun di kawasan tersebut. Right? Sains memberitahu kita bahawa proses kitaran air itu yang menerangkan kenapa hujan turun. Right? Dan kita sebagai orang Islam, kita tidak menolak penjelasan sedemikian. Right? Kita terima saja penerangan hujan seperti itu, right? Tetapi kita sebagai orang Islam, kita pergi lebih jauh daripada itu, dalam arti kata kita juga mengakui bahawa hujan itu berlaku kerana telah ditakdirkan oleh Tuhan, kan? Hujan itu adalah lambang kekuasaan, lambang kasih Tuhan kepada makhluk-makhluknya, kan? Kuasa Tuhan boleh menentukan sama ada hujan turun di suatu kawasan dan tidak turun di kawasan yang berjiran dengannya, kan? Semua itu berlaku
Semua itu berlaku atas ketentuan Tuhan. Right? Jadi untuk orang Islam, kita tidak, apabila kita melihat alam semula jadi, fenomena yang berlaku di sekeliling kita, kita tidak membataskan, kita tidak menghadkan kefahaman kita hanya kepada aspek kebendaannya semata-mata. Right? Pada kita sebagai seorang pelajar Muslim, pelajar sains Muslim, right? Kalau ada orang jelaskan, oh, hujan turun disebabkan oleh kitaran air, kita terima penjelasan itu. Right? Kita perlu belajar geologi, kita perlu belajar tentang cuaca, kita perlu tahu tentang perubahan iklim. Right? Kita tahu, kita terima semua ini. Tetapi pada masa yang sama, kita juga tahu bahawa apabila hujan turun itu adalah tanda kekuasaan, tanda kasih Tuhan kepada makhluknya. Right? Tuhan berkuasa untuk menurunkan hujan, Tuhan juga berkuasa untuk menghalang hujan turun di suatu kawasan. Right? Dan kita juga tahu bagaimana suatu kawasan yang kering kontang, apabila hujan turun, tumbuhan boleh muncul, boleh tumbuh di kawasan tersebut. Right? Jadi untuk kita dan kitaran dan Tuhan itu dianggap ataupun difahami sebagai satu rahmat Tuhan, right, kepada makhluk-makhluknya. Jadi untuk kita sebagai orang Islam, alam ini bukan sekadar bukan sekadar satu pentas di mana fenomena-fenomena berlaku. Sebaliknya, alam ini adalah satu pentas di mana Tuhan memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan sifat rahmatnya kepada makhluknya, kan. Jadi apabila kita sebagai orang Islam, bila kita memerhati, bila kita mencerap, bila kita menyiasat alam itu, kita bukan saja melihat alam ini dari sudut kebendaannya semata-mata. Sebaliknya, kita juga mengetahui bahawa setiap segala yang berlaku di alam ini ada pentadbirnya, dan ada penciptanya, ada yang telah mengaturkan kesemua ini. Right? Alam ini bukan terjadi dengan sendirinya, bukan musnah dengan sendirinya. Kan? Hujan turun itu bukan semena-mena, kan? Bukan bukan dengan sesuka hati. Sebaliknya ada sesuatu yang kita panggil sebagai Tuhan yang mengatur segala perjalanan di alam ini. Itu yang membezakan kita sebagai orang Islam dengan saintis sekular yang apabila kita mengkaji alam semula jadi. Right? Bila kita belajar sains sebagai orang Islam, kita sentiasa mengingati bahawa apa yang berlaku di sekeliling kita ni adalah lambang kekuasaan, lambang keadilan, lambang sifat kasih Tuhan kepada makhluknya. Right? Maksudnya di setiap tersirat di sebalik fenomena yang berlaku itu ada tangan Tuhan yang mengaturnya. Right? Itu yang kita kena sentiasa ingat. Right? Jadi untuk kita sebagai orang Islam, Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh daripada kita. Right? Tuhan bukanlah sesuatu yang tugasnya hanya untuk mencipta alam semesta 14,000 juta tahun yang lalu, kemudian dia membiarkan alam semesta ni bergerak dengan sendirinya. Right? Sebaliknya, Tuhan dalam Islam, dia bukan saja mencipta alam ini, tetapi dia juga mentadbir alam ini. Right? Maksudnya pada setiap saat, pada setiap detik, Tuhan
sentiasa mengatur dan mengawal alam ini. Tuhan tidak pernah jauh daripada diri kita sebagai manusia. Right? Sebab itu ada ayat dalam Al-Quran yang menyebut bahawa Tuhan ini adalah macam mana ayat dia, Tuhan ni lebih dekat daripada kita daripada urat darah kita. I mean, God is closer to us than our jugular vein. Right? Itu bukan bermaksud Tuhan itu mengisi ruang atau mengisi tempat, tapi itu bermaksud bahawa di segala yang berlaku ke atas diri kita, segala yang berlaku di sekeliling kita itu berada di bawah kekuasaan Tuhan. Kita tidak pernah jauh daripada Tuhan, dan itu sepatutnya memberikan menimbulkan rasa tenteram dalam diri, dalam jiwa kita. Sebab kita tidak pernah berseorangan, kita tak akan pernah berseorangan di dunia ini. Kadang-kadang bila kita menepuhi kehidupan kita, kita merasakan diri kita bersendirian, kan? Ada kawan kita pergi majlis hari raya UKM pagi ni, lepas tu dia tak ajak kita, kan? Lepas tu kita rasa sedih, kenapa kawan aku tak ajak aku pergi majlis hari raya di UKM di Daktar pagi ni, kan? Sometimes we do get that kind of feelings, kan? Kita rasa macam diri kita ditinggalkan atau dipinggirkan. Tapi kita sebagai seorang yang beragama, bukan saja sebagai seorang Islam, kita sebagai seorang beragama, kita harus sentiasa ingat bahawa meskipun manusia, meskipun manusia itu boleh datang dan pergi, tetapi Tuhan akan sentiasa berada dengan kita. Right? Kalau kita bergantung harap kepada makhluk, kan? Kalau kita bergantung harap kepada makhluk, maka makhluk akan datang dan pergi. Sebaliknya, sekiranya kita bergantung kepada Khalik, kepada pencipta, maka pencipta itu akan sentiasa ada di sisi kita. Right? Sama ada kita ingat hakikat itu ataupun tidak, itu isu lain lah. Right? Sebab tu setiap agama tu ada cara-cara yang dianjurkan kepada penganut setiap agama itu, macam mana nak mengingati Tuhan, kan? Kalau kita sebagai orang Islam, kan, kita dianjurkan untuk, kita diperintahkan, bukan dianjurkan, kita diperintahkan untuk solat 5 waktu, kan? Solat 5 waktu itu adalah cara yang telah digariskan oleh Tuhan, oleh Allah SWT, untuk mendekatkan kita dengan dia, kan? Allah tak perlukan pun kita menyembah dia, kan? Kita yang lebih memerlukan dia daripada dia memerlukan kita. Jadi sekiranya kita terdetik untuk beribadah, kan, itu sebenarnya satu bentuk jemputan, pelawaan daripada Tuhan kepada kita untuk mendekatinya, dan kita patut mengucapkan Alhamdulillah kalau kita teringat benda-benda sedemikian, kan? Sebab artinya itu adalah peluang untuk kita mendekatkan diri kita dengan dia yang telah menciptakan kita, kan? Siapa saja yang tidak suka sekiranya kita dipelawa oleh pemerintah ataupun oleh raja, oleh pembesar, oleh Perdana Menteri ke, untuk mendekatkan diri dengan dia, kan? Ini kan pula apabila kita dijemput, dipelawa oleh raja segala raja, kan, untuk mendekatkan diri dengan dia, menerusi ibadah dengan dia. Right? Jadi bila kita bercakap tentang sains Islam, right? Sains Islam itu merujuk kepada sains yang cocok dengan nilai-nilai dalam agama Islam, right? Dan apa yang kita akan bincangkan insyaAllah sepanjang 4 kuliah ini, kita ada 4 kali pertemuan, kan, adalah untuk membincangkan beberapa perkara. Yang pertamanya adalah kita akan membincangkan kenapa kita sebagai orang Islam, kenapa kita perlu belajar sains, right? Kita akan mulakan dengan itu dulu, right? Kenapa kita sebagai orang Islam, kenapa kita kena belajar sains, right? Adakah
Dan seperti mana yang saya paparkan dalam skrin sekarang ni, dalam Islam bila kita bercakap tentang ilmu kan, tentang ilmu, Islam membahagikan ilmu tu kepada dua. Satu adalah ilmu fardu ain dan dua adalah ilmu fardu kifayah. Right? Ilmu fardu ain adalah ilmu yang semua orang perlu kuasai, yang perlu dikuasai oleh setiap orang Islam. Right? Manakala ilmu fardu kifayah pula adalah ilmu yang bukan semua orang perlu kuasai, tetapi ia perlu dikuasai oleh orang-orang tertentu dalam sesebuah masyarakat. Sekiranya tiada orang yang menguasai ilmu tersebut dalam masyarakat tersebut, maka masyarakat tersebut tidak dapat, masyarakat tersebut akan rugilah, right? Jadi dalam Islam kita membahagikan ilmu tu kepada ilmu yang kita bagi ilmu tu berdasarkan sama ada ilmu tu patut dikuasai oleh semua orang ataupun ilmu tu hanya perlu dikuasai, dipelajari oleh orang-orang tertentu saja dalam masyarakat tersebut. Dan saya bertanya kan, sama ada ilmu pengetahuan sains ini dia tergolong dalam ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Right? Persoalan ini penting sebab kalau kita menjawab bahawa ilmu sains ini adalah ilmu fardu ain, right? Maksudnya semua orang Islam perlu belajar sains. Kan? Ataupun lagi dahsyat lagi, semua orang Islam perlu jadi ahli sains ataupun semua orang Islam perlu belajar sains sampai peringkat universiti. Kan? Itu implikasinya sekiranya kita menjawab bahawa ilmu sains ni adalah ilmu fardu ain. Kan? Manakala sekiranya kita mengatakan bahawa ilmu sains ni adalah ilmu fardu kifayah, artinya dalam sesebuah masyarakat hanya orang-orang tertentu saja yang layak, yang perlu menguasai ataupun yang perlu belajar ilmu sains. Maksudnya bukan semua orang kena belajar sains sampai peringkat universiti. Right? Mungkin beberapa orang saja yang layak, yang perlu menguasai ilmu sains. Selebihnya itu boleh bergantung kepada orang-orang yang telah belajar sains je lah. Right? Jadi persoalan sama ada ilmu pengetahuan sains ini tergolong sebagai ilmu fardu ain atau fardu kifayah dalam Islam, dia merupakan persoalan yang penting untuk kita jawab sebab ia akan menentukan apa yang patut kita pelajari sebagai seorang Muslim. Dan kalau kata ilmu sains itu adalah ilmu fardu ain, maka semua orang Islam kena belajar sains sampai peringkat universiti lah. Right? Kalau tak belajar, berdosa. Kan? Itu maksudnya. Right? Manakala sekiranya kita mengatakan bahawa ilmu sains ini tergolong dalam fardu kifayah, maka bukan semua orang perlu belajar sains sampai peringkat universiti. Kan? Hanya orang-orang tertentu saja yang perlu belajar ilmu sains sehingga peringkat yang tinggi. Dan kita semua boleh bergantung kepada orang-orang yang telah belajar ilmu sains itu sehingga peringkat yang tertinggi. Right? Jadi untuk kuliah hari ini kita akan membincangkan soalan kenapa orang Islam perlu belajar sains. Right? Kalau kita perlu belajar sains, kita perlu belajar sedalam mana? Kan? Kita perlu belajar sampai peringkat prasiswazah ke, peringkat master ke, peringkat PhD ke, peringkat dapat Nobel Prize ke, kan? Hadiah Nobel ke, kan? Ataupun memadai untuk orang Islam belajar sains hingga tahap sekolah rendah saja ataupun sekolah menengah saja, kemudian lepas tu kalau tak belajar dah tak apa, kan? Soalan ini juga penting sebab saya rasa kita sendiri kita saja baru menempuhi pandemik COVID-19. Right? Salah satu usaha untuk membantras virus COVID-19 ni adalah dengan mengambil vaksin, kan? Mengambil vaksin. Dan saya rasa awak sendiri mungkin awak pernah berdepan dengan orang yang enggan mengambil vaksin dan alasan yang mereka berikan untuk tidak mengambil vaksin tu adalah kerana mereka percaya bahawa dengan mengambil vaksin ni
mereka terlibat dalam konspirasi Yahudi, ataupun sebab mereka percaya bahawa kalau aku dah nak mati tu, matilah, vaksin tak boleh membantu pun kan. Ataupun mereka yang mendakwa bahawa kalau kita ambil vaksin ni, kita sebenarnya melawan takdir Tuhan kan. Jadi ada orang-orang sebegini, dan mungkin ada orang-orang tu di kalangan saudara mara kita kan. Dan kalau kita lihat statistik kadar pemvaksinan mengikut negeri, negeri yang paling banyak orang yang belum divaksin adalah negeri Kelantan dan juga negeri Kedah, kalau tak silap saya. Dan kedua-dua negeri ini, Kelantan dan Kedah, memiliki majoritinya adalah orang Melayu Islam, right? Jadi bila kita melihat statistik sedemikian, ia membuatkan kita terdetik. Kenapa negeri-negeri yang majoritinya orang Melayu Islam juga merupakan negeri yang paling ramai orang belum divaksin kan? Sebab kalau nak kata kerajaan berat sebelah kan, berat sebelah dengan negeri-negeri itu, tidak juga kan. Semua negeri usaha untuk memvaksin, untuk usaha pemvaksinan tu, gerakan pemvaksinan itu dibuat sama rancaknya untuk semua negeri kan. Jadi kalau nak kata perbezaan tu disebabkan oleh negeri Kelantan itu banyak orang yang tinggal di luar bandar banding dengan negeri Selangor misalnya, di negeri-negeri lain pun ada, macam negeri Sabah dan Sarawak lagi ramai orang yang tinggal di luar bandar, tetapi kadar pemvaksinannya tidaklah serendah negeri Kelantan misalnya, right? Jadi bila kita membandingkan bilangan peratusan penduduk yang divaksin mengikut negeri dengan kaum majoriti di negeri tersebut ataupun bangsa majoriti negeri tersebut, kita cenderung untuk membuat hipotesis bahawa negeri yang paling ramai tidak divaksin itu juga merupakan negeri yang paling ramai majoritinya orang Melayu dan orang Islam. Dan itu membuatkan kita tertanya-tanya, adakah orang-orang ini, orang di negeri Kelantan, di Kedah ni, adakah mereka tidak enggan divaksin disebabkan oleh kefahaman, oleh pegangan agama mereka? Maksudnya mereka enggan divaksin sebab mereka ada satu kefahaman, mereka memiliki kefahaman yang salah tentang apa tujuan vaksin, apa itu vaksin kan. Jadi seolah-olah salah faham mereka terhadap vaksin, terhadap agama, terhadap sains itu membuatkan mereka enggan divaksin kan. Aku tak mau vaksin sebab kalau aku vaksin ni nanti aku menyokong agenda barat ataupun agenda konspirasi Yahudi. Aku tak mau divaksin sebab kalau aku divaksin ni seolah-olah aku menentang takdir Tuhan kan. Aku tak mau divaksin sebab kalau aku dah nak mati nanti, aku matilah. Ubat tak boleh bantu apa-apa pun. Dan ada orang yang memberikan alasan-alasan demikian. Dan dari satu segi alasan-alasan itu dia berbau keagamaan, right? Sebab orang-orang sedemikian dia mengaitkan vaksin itu dengan isu agama kan, dengan isu kekuasaan Tuhan, dengan isu melawan takdir Tuhan, dengan isu musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam dan semua benda ni, right? Jadi itu adalah contoh bagaimana kefahaman yang salah tentang sains dan kefahaman yang salah tentang agama juga sebenarnya boleh meletakkan diri kita dalam keadaan bahaya, right? Sebab memelihara kesihatan, memelihara nyawa itu pun adalah salah satu tuntutan agama kan. Jadi kalau kita menggunakan
ataupun kalau kita enggan divaksin dan kita menggunakan alasan, oh kalau aku vaksin ni aku melawan takdir Tuhan, kalau aku vaksin ni aku melawan, um, aku menyokong usaha musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Uh, kalau ada orang yang berhujah sedemikian, artinya mereka telah menggunakan agama untuk bukan untuk menentang sains, tetapi mereka telah melaga-lagakan agama dengan sains, right? Benda yang sepatutnya benda yang sebenarnya yang tidak mengundang apa masalah, you just get the vaccine kan, itu pun boleh ditukar menjadi satu konflik di antara agama dan sains oleh orang-orang sebegini, right? Dan seakan-akan sains dan agama itu dua benda yang bertentangan, right? Seolah-olah bila kita percaya pada sains ni, kita tak percaya pada Tuhan, right? Seolah-olah kalau kita percaya kepada ahli sains yang membangunkan vaksin ni, keimanan kita tu tergugat, kan? Ada saja orang-orang yang berhujah sedemikian, kan? Mungkin awak pun pernah berjumpa dengan orang macam tu, kan? Jadi kita nak tahulah kenapa mereka berfikiran sedemikian, kan? Dan khususnya kalau betul kalau betul agama ni agama ni tidak memerlukan sains, jadi apa guna kita belajar sains, right? Dan untuk menjawab persoalan kenapa kita kena belajar sains, kita kena faham dulu ilmu pengetahuan sains ni dia dikira sebagai ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah, right? Bila kita dah jelas ilmu sains ni ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah, maka kita akan tahu sedalam mana kita patut belajar, right? Bidang sains mana yang patut kita pelajari, kenapa kita patut belajar sains, right? Jadi apa yang kita akan buat, kita akan melihat satu teks. Teks ini merupakan teks yang digunakan teks ni adalah teks baik saya tunjuk saja begitu daripada saya bercerita. Sekejap ya. Let's see. Right, jadi kita akan seperti itu. Right, jadi untuk kelas saya, saya akan menggunakan banyak teks daripada ulama-ulama kita lah, daripada peradaban Islam ni, sebab saya rasa salah satu nikmat keseronokan belajar di universiti ini adalah kita berpeluang untuk diperkenalkan kepada buah fikiran pemikir-pemikir terdahulu, right? One of the joys of studying in a university is that you get to read, you get to learn about ideas by our past scholars, right? Kita dapat mempelajari buah fikiran yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita, oleh ilmuwan-ilmuwan kita, right? Jadi sekurang-kurangnya sepanjang 4 tahun awak di UKM ni, sekurang-kurangnya awak tahulah sikit sebanyak tentang karya-karya yang telah ditulis oleh ilmuwan kita. Jadi untuk untuk kelas sains tauhid bahagian saya ni, saya akan banyak merujuk kepada saya akan menampilkan beberapa karya-karya yang telah dikarang oleh ulama kita. Untuk menjawab soalan kenapa kita perlu belajar sains, right? Ataupun wajarkah kita belajar sains, kita akan melihat karya ni. Kita akan melihat karya ni. Tajuknya adalah tajuk bahasa Inggerisnya adalah Instruction of the Student, the Method of Learning, right? Ianya ditulis oleh oleh
Ia ditulis oleh Imam oleh ianya ditulis oleh Imam Al-Zarnuji. Right? Tajuknya dalam bahasa Arab adalah Ta'lim Al-Muta'allim, Tarikh Al-Ta'allum. Right? Terjemahan bahasa Inggerisnya adalah Instruction of the Student, the Method of Learning. Ini adalah sebuah buku yang mengajar murid-murid macam mana nak belajar. Kiranya ini adalah buku tentang teknik-teknik belajar lah. Right? So ini adalah buku berkenaan dengan strategi ataupun teknik belajar. Teknik-teknik belajar dengan betul. Right? Jadi jangan sangka hanya sekarang saja ada banyak bengkel menjawab soalan, teknik menjawab soalan. Sejak zaman dulu pun, right, dalam peradaban Islam pun memang ada banyak karya-karya yang telah ditulis oleh ulama kita yang mengajar macam mana kita patut belajar, right? So kita lihat ini adalah apa let's see. Okey, kita mulakan dulu dengan melihat isi kandungannya, right? Isi kandungannya. Kalau lihat, ini adalah macam saya sebutlah, ini adalah buku yang mengajar bagaimana kita patut belajar. So ini adalah buku untuk penuntut ilmu sebenarnya. Jadi seeloknya, Pak Azim, ini adalah buku yang sesuai untuk dibaca oleh awak semua yang sedang belajar di universiti, kan? Sebab yalah, kalau cara belajar kita salah, right? Maka kita tak akan boleh faham apa yang diajar oleh pensyarah kita, right? Sebab pensyarah universiti, sama ada awak belajar fizik ke, kimia ke, biologi ke, geologi ke, matematik ke, pensyarah universiti tidak akan mengajar awak macam mana nak belajar, kan? Kami akan mengajar awak apa yang patut awak pelajari, kan? Akan mengajar fizik, kimia, biologi, kan? Tapi kami tak akan mengajar awak, okey, macam mana nak belajar fizik, macam mana nak belajar kimia, macam mana nak belajar geologi. Sebaliknya, kami andaikan yang awak semua tahu cara belajar dengan betul, kan? Sekiranya awak tak tahu cara belajar dengan betul, maka awak perlu carilah macam mana nak 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 apa belajar dengan betul. Dia serupa macam kalau awak nak memasak, right? Kalau awak beli buku resepi, kan, buku resepi memasak, dalam buku resepi tu dia tak akan ajar awak macam mana nak membasuh periuk, macam mana nak memegang pisau, macam mana nak mengoperasikan ketuhar gelombang mikro, macam mana nak menyukat tepung, macam mana nak mengayak, macam mana nak menapis minyak. Dalam buku resepi dia takkan ajar awak semua benda tu. Dia cuma akan beritahu, okey, awak nak masak nasi lemak, okey, nasi lemak perlukan ramuan ini, kemudian campurkan begini, kemudian masak begini. Buku-buku resepi mengandaikan awak dah tahu macam mana, awak dah tahu asas memasak. Right? Dia takkan ajar awak macam mana asas nak memasak. Right? Kita baca buku resepi bukan sebab kita nak belajar asas memasak. Kita baca buku resepi sebab kita nak tahu macam mana nak memasak sesuatu. Right? Sama juga di universiti, bila awak belajar, katakan awak belajar fizik moden ataupun astronomi ataupun matematik, kan? Pensyarah akan mengajar awak tentang bidang fizik moden, tentang astronomi, tentang matematik, kan? Mereka tak akan ajar awak macam mana nak belajar matematik, macam mana nak belajar fizik moden, macam mana nak belajar astronomi. Sebaliknya, mereka akan mengandaikan awak dah tahu macam mana nak belajar, kan? Macam mana nak mencatat nota, macam mana nak menulis jawapan, macam mana nak menyusun nota awak, kan? Macam mana nak menyusun, macam mana nak menyusun waktu awak supaya awak boleh belajar tanpa gangguan, kan? Pensyarah akan mengandaikan awak dah tahu semua benda tu, right? Sekiranya awak tidak tahu, then awak kena belajar, awak kena cari orang yang boleh mengajar awak teknik-teknik belajar di universiti lah, kan? Sebab belajar di universiti tidak sama dengan belajar di sekolah, right? Jadi kalau di sekolah awak belajar dengan menghafal ataupun dengan menghafal skema jawapan, dengan menghafal soalan, dengan membuat air rebusan soalan ke ataupun
cara itu tak semestinya boleh diguna pakai di universiti. Right? Jadi kalau awak tak sedar yang cara awak belajar di sekolah itu tidak lagi sesuai dengan universiti, apa yang akan berlaku adalah awak akan menggunakan strategi yang salah untuk belajar di universiti. Right? Dan bila kita guna strategi yang salah tu, itu sebabnya kita baca banyak kali pun tak faham-faham, kan? Sebab kalau di sekolah, kan, dah ada buku rujukan, dah ada nota pendek, nota visual, semua segala macam alat bantu mengajar, kan? Jadi bila dalam keadaan sedemikian, kalau baca berkali-kali pun akhirnya awak akan faham, kan? Tapi itu di sekolah. Bila di universiti, pensyarah tak akan bekalkan nota yang lengkap pun, kan? Mungkin dia akan bekalkan nota yang ringkas saja, kemudian awak pandai-pandai melengkapkannya, kan? Nota yang ringkas tu kalau awak baca berulang kali pun, mungkin awak tak akan faham pun, sebab ianya tak lengkap. Ia tidak mengandungi semua benda daripada A to Z, kan? Jadi awak kena sedar bila masuk di universiti tu, awak bertanggungjawab juga untuk menghasilkan, untuk melengkapkan nota awak. Right? Awak tak boleh bergantung sepenuhnya kepada nota kuliah. Sebaliknya awak kena pergi ke pustakaan, cari buku rujukan untuk subjek itu, baca buku rujukan juga. Right? Tapi sebaliknya, kalau awak rasa, oh, waktu kat sekolah dulu aku baca banyak kali, aku faham je, kan? Sepatutnya kalau kat universiti pun aku boleh buat macam tu lah. Kalau awak masih beranggapan macam tu, dan awak menggunakan strategi yang salah untuk belajar universiti, dan mungkin sebab itu kebanyakan pelajar kita tak boleh tak boleh pergi jauh bila belajar di universiti, sebab mereka menggunakan teknik yang salah, right? Bila belajar di universiti, mereka tak sedar bila berada di universiti ni awak kena ubah strategi awak, kan? So buku ini mengajar kita macam mana nak belajar, right? Jadi bab yang pertama, sebelum dia mengajar teknik belajar, dia jelaskan dulu apa kelebihan ilmu pengetahuan, apa kelebihan penuntut ilmu, right? Sebab kalau kita tak tahu apa kelebihan ilmu pengetahuan, right? Kenapa kita nak belajar, kan? Kalau kita masih mempersoalkan, apa gunanya ilmu pengetahuan ni, kan? Apa gunanya aku belajar, kan? Kalau kita masih kurang jelas ataupun mempertikaikan, apa gunanya aku belajar pun aku bukan dapat kerja yang tinggi-tinggi pun, aku bukannya dapat gaji lumayan pun, kan? Kalau kita masih mempersoalkan kelebihan ilmu pengetahuan, kalau kita masih mempersoalkan kenapa kita kena belajar, dan artinya niat kita tu belum betul lagi lah, niat, kan? Dan kalau niat kita tak betul, jadi kita kena perbetulkan niat kita dulu, right? Kita kena tahu apa kelebihan ilmu pengetahuan. Bila kita dah tahu apa kelebihan ilmu pengetahuan tu, barulah kita boleh menuntut ilmu pengetahuan, right? Kalau kita tak nampak kelebihan ilmu, kalau kita tak nampak, kalau kita tak boleh menghargai nilai ilmu pengetahuan tu, dan apa gunanya kita mengejar ilmu pengetahuan, right? Tak perlulah, right? Jadi sebab itu dalam buku ni, bab yang pertama tu, Imam Al-Zarnuji menceritakan apakah kelebihan ilmu pengetahuan dan apakah kelebihan penuntut ilmu berbanding dengan orang-orang lain, right? Kemudian diikuti pula dengan bab yang menceritakan apa tujuan kita belajar, right? Apa tujuan kita belajar, right? Kita belajar ni sebab kita ikut cakap mak dan ayah kita ke, kan? Mak ayah kita suruh kita masuk universiti, kita masuk universiti. Ataupun adakah kita belajar ni sebab awet aku masuk universiti, dan aku pun ikut awet aku masuk universiti juga. Adakah itu tujuan kita masuk belajar? Ataupun kita belajar ni sebab kalau aku belajar ni dan aku boleh jadi kaya raya, kan? Ataupun bila aku belajar ni aku boleh jadi terkenal nanti, kan?
aku boleh dapat gelaran profesor dan semua orang akan panggil aku profesor dan aku rasa bangga kan. Adakah itu tujuan kita belajar? Jadi tujuan kita belajar tu penting, right? Sebab biasanya kita akan dapat apa yang kita nak, right? Maksudnya kalau belajar sebab nak kaya, biasanya itulah yang akan dapat. Maksudnya awak tak mungkin akan dapat ilmu, tapi awak akan dapat kekayaan. Kalau awak belajar sebab nak popular, kemungkinan besar awak akan popular tapi awak takkan dapat ilmu tu lah kiranya, right? Jadi dan dalam Islam sendiri kan, amal kita tu akan dinilai berdasarkan niat kita, right? Jadi tujuan dan niat kita belajar tu penting, right? Kemudian bab yang seterusnya dia menceritakan tentang apa pilihan-pilihan yang patut kita buat dalam bila kita nak belajar. Pilihan ni maksudnya kita nak belajar bidang apa, kita nak belajar dengan siapa, kita nak belajar di mana, right? Kan? Kalau nak masuk universiti ni kan ada masuk, bila awak nak isi borang UPU tu kan ada banyak pilihan kan, awak kena buat berapa 5 pilihan, 6 pilihan kan. Awak kena pilih bidang awak dan awak kena pilih universiti mana yang awak nak pergi kan. Itu pun kena difikirkan dengan betul juga kan. Ataupun kalau dah masuk universiti, masuk kat UKM ni kan, pilihan kita adalah okey, awak nak pilih kursus apa kan, kursus citra apa kan, ada 6 kategori kursus citra tu kan. Awak nak ambil kursus apa kan. Adakah awak ambil kursus citra sebab sekali lagi sebab awak suka pensyarah tu ke, ataupun sebab kursus tu mudah untuk skor ke kan, ataupun sebab kursus tu saja ke yang tak ada peperiksaan akhir kan. Jadi pilihan-pilihan yang kita buat dalam untuk ilmu tu akan menentukan sama ada kita dapat apa yang kita nak lah bila kita belajar tu, right? Kemudian bab yang seterusnya, respecting knowledge and those who possess it, right? Apa adab kita terhadap orang-orang yang berilmu ataupun terhadap orang yang ada ilmu, terhadap guru kita lah, right? Jadi ini pun penting juga sebab ilmu, kita memperoleh ilmu pengetahuan bukan daripada buku kan. Kita memperoleh ilmu pengetahuan daripada guru-guru kita kan. Jadi kalau kita tidak tahu cara untuk menghormati guru-guru kita, maka ilmu yang kita peroleh itu mungkin bukan sangat tidak berkat, tetapi mungkin kita takkan dapat pun ilmu tersebut, right? Right? Yalah, kalau sebab akhirnya dalam Islam kita percaya bahawa ilmu tu adalah kita berusaha untuk mencari ilmu tu dan tapi kefahaman itu akhirnya akan, dan guru dan buku boleh membantu kita untuk memperolehi kefahaman tersebut. Tetapi akhirnya kefahaman tu datang daripada Allah SWT, daripada Tuhan sendiri kan. Dan tetapi itu tak maksud yang kita boleh mengenepikan buku dan guru, right? Sebab akhirnya Tuhan akan turunkan ilmu tu menerusi guru juga, right? Jadi kalau kita tidak hormat kepada guru kita, maka saluran kita untuk mendapat ilmu pengetahuan tu akan terhad lah kiranya, right? Of course, nowadays you can learn from the internet, you can learn from books, especially from the internet kan, you can watch videos and then you can learn something. But then, itu kalau awak ada kesungguhan untuk menonton video-video tersebut. Tapi tak semua orang yang ada kesungguhan dan disiplin macam tu, right? So apa-apa pun, secanggih mana pun zaman ini, akhirnya ilmu tu masih hadir, masih disalurkan kepada kita menerusi ilmuwan, menerusi guru kan. Kita tak boleh lari daripada hakikat itu, right? Mereka yang mengaku belajar sendiri tanpa bantuan orang lain pun sebenarnya mereka memerlukan bimbingan daripada guru kan. Sebab tanpa bimbingan daripada guru, dan macam mana kita nak tahu apa yang kita pelajari itu betul ataupun tidak, right? So itu bab yang keempat. Kemudian bab yang kelima menceritakan tentang kepentingan earnestness, perseverance, assiduity. Kepentingan sikap,
kesungguhan, sikap kerajinan. Semua sikap-sikap ini penting untuk seorang penuntut ilmu. Right? Kemudian bab yang ke-6 menceritakan tentang macam mana kita nak memulakan, macam mana kita nak bermula dalam menuntut ilmu. Berapa banyak yang kita perlu pelajari. Macam mana kita nak susun apa yang kita patut belajar dulu, apa yang kita patut belajar kemudian. Right? Kemudian bab yang ke-6, tawakal. Right? Tawakal kepada Tuhan. Right? Dan kalau lihat kat sini, Imam Zarnuji dia meletakkan bab tentang tawakal ni selepas menceritakan tentang sifat kerajinan, tentang menghormati orang yang menghormati guru kita. Maksudnya bila kita belajar ni, banyak benda sebenarnya yang berada dalam kawalan kita. Right? Sikap kita, kerajinan kita, kesungguhan kita, persediaan kita, pilihan yang kita buat, niat kita, semua ini berada dalam kawalan kita. Kita boleh kawal. Kan? Bila kita dah buat semua benda tu, barulah kita bertawakal kepada Tuhan. Right? Barulah kita memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Right? Bukan terbalik. Kan? Kadang-kadang sekarang ni apa yang berlaku adalah belum apa-apa lagi, pelajar dah pasrah dah. Kan? Belum mula berjuang ni dah pasrah kan. So tak sepatutnya begitulah. Right? Tak sepatutnya begitu. Kan? Kita berusaha dulu kan. Kemudian yalah, tawakal tu sentiasa perlu perlu sentiasa berlaku. Right? Kita sentiasa perlu bergantung harap kepada Tuhan. Right? Bukannya bila kita gagal baru nak bergantung harap, bukannya dan bila kita berjaya tu kita anggap oh semua ni aku berjaya ni sebabkan kudrat aku sendiri, sebabkan hasil titik peluh aku sendiri. Kan? Tapi bila gagal dia dah Tuhan takdirkan aku macam tu dan nak macam mana kan? Ada juga orang macam tu kan. Dia hanya ingat Tuhan bila dia gagal. Kan? Bila dia berjaya tak ingat Tuhan kan. Jadi itu pun masalah keimanan juga tu. Moga kita dijauhilah daripada sikap-sikap macam tu. Right? Kemudian bab yang seterusnya, bab nombor 8 ni menceritakan tentang the time for the acquisition knowledge. Right? Dalam satu hari tu, bila waktu yang sesuai untuk kita belajar. Waktu pagi, waktu petang, waktu malam. Right? So itu ada diceritakan dalam bab ni. Kemudian tolong menolong dan memberi nasihat. Jadi bab ke-9 ni menceritakan tentang bagaimana kita sebagai seorang penuntut ilmu ni kita kena sentiasa saling bantu-bantu kan. Awak semua dalam satu batch, awak kena saling bantu-bantu. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kejayaan awak juga bergantung kepada kejayaan kawan-kawan awak yang lain, right? Dan kita tak rugi apa-apa pun bila kita membantu kawan kita. Right? Cara yang paling mudah misalnya adalah kalau awak mengajar kawan awak tentang sesuatu kan. Katakan awak belajar tentang satu konsep yang susah kan. Dalam geologi atau dalam biologi kan. Awak faham benda tu. Kawan awak tak faham. Kawan awak minta bantuan awak untuk menerangkan kepada dia. Kan? Bila awak menerangkan, bila awak mengajar kawan awak, secara tak langsung awak mengukuhkan lagi kefahaman awak tentang benda tu. Right? Jadi cara yang terbaik, antara cara yang terbaik untuk mengukuhkan kefahaman kita dalam suatu perkara adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Right? Tapi yalah, berapa ramai saja di kalangan kita yang berbuat sedemikian kan. Setengah orang dia kedekut untuk mengajar orang lain. Sebab dia kata, kalau aku ajar je nanti dia jadi lagi bagus daripada aku. Nanti dia lagi score, nanti grade lagi tinggi daripada aku. Nanti aku rugi kan. Ada saja orang yang macam tu. Right? Jadi sekali lagi kita berdoa supaya kita dijauhkan daripada sifat sedemikian. Kemudian bab nombor 10 adalah useful means for the attainment knowledge. Apa sarana, apa alat-alat yang berguna, apa alat lain yang kita perlukan untuk menuntut ilmu kan. Pada zaman dia ni, pada zaman Imam Al-Zarnuji ni, alat-alat diperlukan misalnya kertas, pen ataupun pensel kan. Alat-alat yang kita gunakan untuk menuntut ilmu kan.
Kalau sekarang ni mungkin kalau pelajar fizik perlukan kalkulator kan. Jadi kalau buat amali kan, buat eksperimen, masuk ke makmal, datang ke kelas tu pastikan ada kalkulator kan. Jangan datang ke kelas tanpa kalkulator kan. Pastikan ada kertas untuk mencatat kan. Jadi benda-benda ini penting kan untuk memastikan kita berjaya sebagai seorang penuntut ilmu. Right? Maksudnya bila kita belajar tu, bila kita nak belajar, dia tidak memadai untuk kita masuk ke kelas tu sehelai sepinggang ataupun jalan lenggang kangkung tanpa bawa apa-apa kan. Bila pensyarah terangkan tu awak dengar saja, awak tak mencatatkan apa, tak mencatat apa-apa. Tak sepatutnya macam tu, right? Um, dia bila kita belajar ni dia seolah kita berperang sebenarnya, right? Sebagaimana bila kita nak pergi perang, kita kena ada senjata kita kan, kena ada perisai kita, kena ada senjata kita. Maka sebegitu jugalah bila kita nak belajar ni, kita perlu ada, kita perlu ada alat-alat kita lah, alat-alat bantu mengajar kita lah. Tak kira lah laptop ke, tablet ke, phone ke, top up untuk internet ke kan. Benda-benda tu diperlukan. Sebab tanpa benda-benda tu, kita tidak boleh belajar dengan berkesan. Right? Sebab tu Dr. Azmin tanya awal dulu kan, untuk tanya awak semua, awak internet connection awak bagus ke tidak kan. Sebab kami pensyarah nak memastikan pembelajaran awak tidak tergendala oleh benda-benda ni. Right? Bab ke-11, abstinence during the pursuit of knowledge. Right? Apa pengorbanan abstinence ni, kiranya abstinence macam pengorbanan juga, pengorbanan yang kita perlu lakukan apabila kita menuntut ilmu, right? Saya rasa kita semua maklum tentang benda ni. Bila kita memilih untuk datang ke universiti kan, awak semua datang ke universiti untuk kelas bersemuka semua ni, awak terpaksa meninggalkan keluarga awak kan. Mungkin kalau kita bernasib baik, keluarga kita, ibu bapa kita sihat walafiat kan, ada pekerjaan. Tapi setengah daripada kita ialah bila kita perlu pulang ke kampus, kita terpaksa meninggalkan ibu bapa kita yang sakit misalnya, ataupun ibu bapa kita yang selama ini bergantung kepada kita untuk mencari nafkah kan. Dan bila kita mendengar kisah-kisah sedemikian, kita bersimpati. Kita sebagai pensyarah, kita bersimpati dan kita cuba lakukan apa saja untuk meringankan beban pelajar tersebut. Dan kita sebagai orang Islam, kita perlu ingat bahawa apabila kita memilih untuk pulang ke kampus dengan niat untuk belajar, untuk menuntut ilmu ni kan, kita sebenarnya sedang berkorban untuk sesuatu yang baik kan. We are sacrificing our time, our effort, our energy for the pursuit of knowledge, demi mengejar ilmu pengetahuan, right? Dan sekiranya niat kita untuk belajar tu betul, maka setiap langkah yang kita ambil tu kan, tak kiralah daripada rumah awak ke kampus ataupun daripada college awak ke fakulti, setiap langkah itu insya-Allah akan dikira sebagai pahala lah kan, sebab awak menapak itu untuk menuntut ilmu pengetahuan, right? Awak bukan pergi menapak ke mana-mana untuk menjalankan maksiat ke ataupun untuk melakukan benda sia-sia, right? Dengan syarat niat awak tu betul kan. Kalau niat kita tu betul, maka insya-Allah apa saja yang kita lakukan tu akan diberikan ganjaran yang sewajarnya, right? Kemudian bab yang ke-12, dan jadi menuntut ilmu tu dia memerlukan pengorbanan. Tetapi kalaupun pengorbanan kita tidak diberikan ganjaran di dunia ini, kita kena sentiasa, kita patut ingat yang insya-Allah kita akan diberikan ganjaran di akhirat nanti, right? So seterusnya nombor 12, bab ke-12, memory and forgetfulness. Right? Jadi bab ini menceritakan tentang macam mana cara untuk menguatkan daya ingatan kita, right? Sebab kadang-kadang pelajar kita, seorang pelajar fizik lah, selalu mereka biasa terlepas pandang, terlupa. Mereka tak kata terlupa, mereka terlepas pandang. Saya rasa terlepas pandang tu adalah perkataan yang lebih yang lebih
manis berbandingan terlupa kan. Kalau mereka kata, "Sir, saya terlupa," nampak macam jahat sangat pula kan. So mereka kata, "Sir, saya terlepas pandang." Bunyinya macam manis sikit tapi sama saja kan. So saya sering berseluruh dengan pensyarah-pensyarah fizik lain. Saya kata, mungkin pelajar-pelajar kita ni kita kena bagi kismis kot rasa supaya daya ingatan mereka tu kuat kan. Tapi kita boleh lihat yang masalah itu bukan masalah yang baru kan. Imam Zarnuji pun memperuntukkan satu bab untuk menceritakan tentang daya ingatan kan. Sebab kalau kita tak boleh ingat sesuatu kan, susah untuk kita belajar kan. Kalau misalnya contohnya nilai pecutan graviti G tu 9.80 meter per saat. Kalau itu pun kita kena rujuk dalam buku setiap kali kita nak buat pengiraan, akan jadi lambat lah kan. Tapi sebaliknya kalau benda tu kita boleh ingat kan, nilai pemala tu kita boleh ingat, itu akan memudahkan, akan melancarkan lagi pembelajaran kita. Right? Akhir sekali, bab yang terakhir adalah one's livelihood and one's life. Right? Jadi sekarang ni kita sering mendengar bagaimana pelajar perlu bekerja. Right? Ada pelajar yang bekerja separuh masa sambil belajar. Right? Dan saya tak itu bukan sesuatu yang baru. Right? Sejak zaman Imam Al-Zarnuji lagi pun, hakikat bahawa seorang penuntut ilmu tu perlu bekerja untuk menampung dirinya adalah suatu yang sudah diketahui. Cumanya apa yang Imam Al-Zarnuji buat dalam buku ini untuk bab yang ke-13 ni, beliau menceritakan macam mana nak membahagikan kehidupan kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan mencari nafkah kan. Macam mana nak mengimbangi kedua-duanya. Right? Jadi ini adalah isi kandungan buku ini. Apa yang kita akan lakukan adalah saya akan meminta awak untuk membaca, untuk membaca bab yang pertama ini, chapter 1 ni, berkenaan dengan the nature and merit of knowledge and learning. Right? Jadi ini kerja rumah untuk awak lah. Right? Saya minta awak untuk membaca bab yang pertama ni berkenaan dengan kelebihan ilmu pengetahuan dan kelebihan belajar, right? Untuk ilmu. Dan baca ini untuk menjawab, dan kita membaca bab yang pertama ni untuk menjawab persoalan apakah saya besarkan sikit. Kita nak menjawab soalannya adalah sorry. Apakah ilmu yang wajar dipelajari? Right? Jadi saya minta awak untuk membaca bab yang pertama ni, right? Dengan tujuan untuk menjawab soalan ni. Apakah ilmu yang wajar kita pelajari? Right? Sebab bila awak baca bab yang pertama ni, awak akan dapati bahawa ada banyak cabang ilmu, right? Ada banyak jenis ilmu, right? Bukan semua ilmu ni dia sama martabat je. Ada setengah ilmu yang kita mesti kuasai, right? Tapi ada setengah ilmu tu yang kita boleh kemudiankan ataupun yang kita tak perlu kuasai pun, right? Kita boleh biarkan orang tertentu saja kuasai, right? Jadi yang penting untuk awak fahami apabila awak membaca bab yang pertama ni adalah bukan semua ilmu sama martabat je, right? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bila kita dah tahu bukan semua ilmu sama martabat je, ada yang penting, ada yang tak penting, ada yang perlu diutamakan, ada yang boleh dikemudiankan. Kita kena tahu ilmu mana yang patut kita utamakan, ilmu mana yang patut kita kemudiankan, right? Yang ketiga, bila kita dah jawab soalan, bila kita dah tahu yang pertama, yang kedua ni,
barulah kita boleh menjawab persoalan asal kita, mengapa kita kena belajar sains. Right? Jadi kita kena tahu terlebih dahulu, sains ni adakah ilmu yang patut diutamakan ataupun yang boleh dikemudiankan. Right? Dan dengan membaca bab yang pertama ini, The Nature and Merit of Knowledge and Learning, kita akan bukan akan mendapat, tapi kita sikit sebanyak boleh mendapat jawapan untuk persoalan ini. Right? Jadi saya akan kongsikan bab yang pertama ini. Actually, I should just share it now. Saya kongsikan di bahagian, let's see, saya kongsikan di bahagian chat supaya mudah waktu. Let's see, saya perlukan. Let's see. Saya kena, let's see. Saya ambil petikan yang saya ambil bahagian bab yang satu saja. Bab satu. Kalau saya beri keseluruhan buku nanti mungkin ada yang pening, so macam saya bagi bahagian yang bab satu saja. Right, saya akan letak kat sini. How to do this? Okay. Share ini untuk kelas hari Khamis. Right, jadi saya ada kongsikan file PDF untuk bab yang pertama ni di bahagian chat. Jadi saya minta awak semua untuk muat turun dan bacalah sebelum kelas hari Khamis nanti. Right, jadi kita akan bincangkan pada hari Khamis nanti. Sekiranya siapa berminat untuk mendapatkan keseluruhan teks ini, dan boleh hubungi saya lah. Macam mana nak hubungi saya awak boleh emailkan kepada saya ataupun tanya saya si UKM Folio ataupun Microsoft Teams, tak ada masalah pun. Right? Jadi dah hampir pukul 6.30. Saya rasa saya berhenti di sini. Right? Dan kita sambung kelas kita pada hari Khamis nanti. Right? Jadi terima kasih semua. Selamat petang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor.